Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan isu yang bertajuk isu dan cabaran pengurusan yang dihadapi oleh perusahaan kecil dan sederhana. Okey, sebelum itu nama saya Muhammad Ifzan bin Salimun, nombor metrik 26668. Okey, pengenalan kepada isu ini ialah organisasi moden merupakan satu sistem yang menggunakan pengurusan baharu untuk mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan dapat membuka minda pekerja untuk menghasilkan kerja atau sesuatu keputusan yang baik dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Bagi menyelesaikan masalah yang berlaku dalam organisasi, pihak pengurusan perlu melibatkan semua pekerja atau melibatkan pengurusan secara berkumpulan untuk bekerjasama. Selain itu, organisasi perlu memastikan hubungan yang baik dalam kalangan pekerja dan memastikan bahagian sumber manusia yang sering membantu dan memberi kerjasama yang baik serta memberi peluang kepada pekerja untuk mengembangkan kerjayanya di dalam organisasi. Namun, pengurusan organisasi ini mestilah mempunyai cabaran dan isu yang diketengahkan untuk memastikan sebuah organisasi itu kompeten untuk memasuki era baru dalam pasaran. Oleh itu, kami akan membincangkan isu dan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang melibatkan sumber manusia, proses manusia, teknostruktur dan strategi bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS. Definisi pendekatan diagnosis, satu proses yang digunakan memahami sebuah organisasi isu berfungsi dengan mendapat beberapa maklumat yang diperlukan agar dapat merancang perubahan yang bersesuaian. Diagnosis organisasi adalah sangat penting untuk memahami cara organisasi berfungsi serta membincangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi agar dapat merancang sesuatu untuk menangani masalah-masalah tersebut serta meningkatkan kecekapan organisasi. Salah satu pendekatan diagnosis yang sering digunakan di dalam organisasi adalah model 6 kotak oleh Wishbone. Model ini terdiri dari 6 aspek iaitu tujuan, struktur, hubungan, penghargaan, kepimpinan dan mekanisme. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadilah binti Sepawi 260929. Okey, baiklah saya meneruskan aplikasi pendekatan diagnosis. Tujuan untuk menerangkan visi, misi dan objektif organisasi. Aplikasi yang terdapat di dalam dia adalah meningkatkan taraf hidup dengan memulakan perniagaan secara kecil-kecilan dan seterusnya perniagaan ini akan terus berkembang. Dari segi struktur perancangan strategik, mempunyai kelemahan dalam membuat penerangan strategik disebabkan kekangan kewangan dan kekangan kepakaran. Aspek seterusnya adalah hubungan di antara pihak pengurusan dengan pekerja dengan pekerja yang lain. Dia untuk memastikan kedua-dua hubungan yang baik agar dapat mewujudkan persekitaran kerja yang selesa. Seterusnya, penghargaan hadiah atau imbuhan berbentuk bonus, tiket percutian, kenaikan pangkat atau memberikan pujian. Dia adalah bertujuan untuk sentiasa memberi pujian dan imbuhan yang kecil. Dari segi kepimpinan, ketua syarikat yang menentukan cara organisasi beroperasi, bertujuan untuk dia adalah untuk pemimpin bagi PKS merupakan pemilik syarikat. Dari segi mekanisme dia pula, pemimpin bagi PKS merupakan pemilik syarikat. Ia menggunakan sistem yang canggih, malah memilih untuk beroperasi secara tradisional tanpa menggunakan sistem-sistem yang sedia ada di pasaran. Pelaksanaan intervensi yang berkesan. Intervensi di dalam sesebuah organisasi dapat diperolehi jika diagnosisi yang dilakukan di dalam organisasi tersebut dijalankan dengan baik dan memberi manfaat yang sama dengan intervensinya.
Evensensi adalah satu proses yang menetapkan cara-cara yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Terdapat empat jenis evensensi yang tasikan untuk menjayakan sesuatu perubahan, iaitu evensensi proses manusia, evensensi pengurusan sumber manusia, evensensi teknostruktural dan evensensi strategi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulajrin bin Muksin, nombor metrik 266942. Okey, saya akan membentangkan tajuk aplikasi pendekatan intervensi. Terdapat beberapa jenis pendekatan intervensi, iaitu yang pertama proses manusia, pengurusan sumber manusia, teknostruktural dan strategi. Yang pertama kita terangkan iaitu proses manusia. Penerangan fokus kepada pekerja dan cara beroperasi. Aplikasi dalam PKS. Kepentingan komunikasi dan penglibatan semua orang di dalam organisasi dalam mencari dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Antara teknik yang boleh dilakukan adalah perhimpunan bulanan, mengadakan aktiviti yang melibatkan pekerja bekerja secara berkumpulan. Okey, jenis yang kedua pula iaitu pengurusan sumber manusia. Penerangannya, memastikan pekerja mempunyai persekitaran pekerja yang selesa. Aplikasi dalam PKS pula sentiasa memotivasikan pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan baik dengan selalu memberi penghargaan kepada pekerja. Seterusnya, jenis teknostruktural. Penerangannya, perubahan operasi dan penggunaan teknologi serta sistem dalam organisasi. Aplikasi dalam PKS pula sebagai contoh, perniagaan makanan menyediakan pembelian atas talian dengan bekerja sama dengan aplikasi seperti Foodpanda dan GrabFood agar dapat meningkatkan hasil jualan. Jenis yang terakhir pula iaitu strategi. Penerangan, merancang dan memilih strategi yang bersuksес. Sebagai contoh, perniagaan menggunakan saluran atas talian seperti Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain untuk mempromosikan perniagaan mereka. Okey, seterusnya saya terangkan iaitu tajuk aplikasi intervensi yang sesuai terhadap PKS. Pertama, satu proses yang digunakan memahami sesebuah organisasi itu berfungsi dengan mendapatkan beberapa maklumat yang diperlukan agar dapat merancang perubahan yang bersesuaian. Yang kedua, diagnos organisasi adalah sangat penting untuk memahami cara organisasi berfungsi serta membincangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi agar dapat merancang sesuatu untuk menangani masalah tersebut serta meningkatkan kecekapan organisasi. Yang ketiga, salah satu pendekatan diagnosis yang sering digunakan di dalam organisasi adalah model 6 kotak dari Weisbord. Yang terakhir, model ini terdiri daripada 6 aspek, iaitu tujuan, struktur, hubungan, penghargaan, kepimpinan, dan mekanisme. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Freddy Moses, nombor metrik 265917. Saya akan menyambung sesi pembentangan kami pada hari ini. Poin yang seterusnya adalah halangan perubahan yang dihadapi, yaitu pekerja tidak menerima perubahan yang dilakukan dengan baik. Pekerja tidak memahami proses perubahan yang dilakukan. Pekerja tidak mempunyai kepakaran berkaitan dengan sistem yang baharu. Contohnya, perniagaan yang menggunakan perkhidmatan atas talian memerlukan syarikat tersebut untuk menggunakan sistem yang berteknologi dan perkhidmatan atas talian. Disebabkan pekerja tidak mempunyai kemahiran dan sukar untuk belajar menggunakan sistem tersebut menyebabkan mereka tidak mau sistem ini diguna pakai. Seterusnya, tindakan untuk mengatasi halangan perubahan. Memastikan pihak pengurusan mengetahui dan memahami segala perancangan dan tujuan
perubahan yang dibuat. Memastikan pihak pengurusan memberi penjelasan yang jelas kepada semua pekerja dan memastikan semua pekerja memahami semua maklumat yang disampaikan. Memberikan tunjuk ajar dan memotivasikan pekerja jika mereka mengalami kesusahan semasa proses perubahan berlaku. Memilih pekerja yang mempunyai kemahiran yang bersesuaian dengan sistem baharu yang diguna pakai. Kesimpulannya, perubahan perlu dilakukan bagi setiap organisasi untuk menambah baik operasi syarikat sekaligus mengembangkan syarikat. Namun, setiap perubahan yang dilakukan perlu dirancang dengan teliti agar perubahan itu berjaya. Oleh itu, pendekatan di genosasi organisasi perlu diaplikasikan agar dapat mencari masalah atau isu yang dihadapi oleh organisasi. Selain itu, selepas mencari punca atau memahami isu tersebut, pihak pengurusan perlu mengamalkan pendekatan intervensi agar dapat menambah baik dan membuat perubahan kepada organisasi. Justru itu, organisasi perlu mengadaptasikan pengurusan organisasi moden dengan menggunakan sistem-sistem yang berteknologi untuk melancarkan operasi perniagaan. Sekian dan terima kasih.